Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar geografi bersama Cikgu Ifa di slot Geo on the Go. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, mari kita teruskan perbincangan bab 3 masih dalam subtopik 3.2. Dan pada hari ini, kita akan teruskan dengan faktor yang ketiga iaitu tanih. Sebelum berbincang dengan lebih lanjut, mari kita lihat kepelbagaian tanih yang terdapat di seluruh dunia. Baiklah, mari kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan tanih. Tanih merupakan lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan bahan bukan organik. Bahan organik terhasil daripada proses perebutan sisa tumbuhan dan bangkai haiwan, manakala bahan bukan organik pula terhasil daripada proses pemecahan batu akibat tindakan lulu hawa. Apakah yang dimaksudkan dengan lulu hawa? Lulu hawa merupakan satu proses hakisan atau peluluhan batu batan yang disebabkan oleh keadaan iklim setempat. Setiap bahan yang mengalami proses perebutan iaitu bahan organik tadi dan pemecahan daripada bahan bukan organik akan membentuk nutrien tanih yang subur dalam membentuk humus dan garam galian. Dan secara kesimpulannya, tanih yang berlainan jenis menggalakkan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berlainan. Baiklah, jom kita lihat kepelbagaian jenis tanih yang memberikan ciri-ciri berbeza, juga tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar yang berbeza. Terdapat 6 jenis tanih yang akan kita pelajari, iaitu tanih Chernozem, tanih Permafrost, tanih Aridisols, tanih Latosol, tanih Podzol dan tanih Terra Rosa. Baiklah, kita akan beralih kepada jenis tanih yang pertama, iaitu tanih Chernozem. Tanih Chernozem yang mudah didapati di sekitar kawasan padang rumput hawa sederhana mempunyai ciri-ciri seperti tanih yang berwarna hitam terdapat di kawasan padang rumput beriklim step dan tanih ini membeku pada musim sejuk. Mari kita lihat pula tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekitar tanih Chernozem. Dengan adanya tanih Chernozem ini amat menggalakkan pertumbuhan rumput-rumput, bunga-bunga dan tumbuhan renek seperti big blue stem grass, buffalo grass, switchgrass, feathergrass dan fringe sagebrush. Dan hidupan liar yang terdapat di sini adalah seperti coyote, bobcat, badger dan saiga antelope. Mari kita beralih kepada jenis tanih yang kedua, iaitu tanih permafrost yang terdapat di sekitar kawasan iklim tundra. Tanih permafrost ini adalah tanih yang kurang subur dan sejuk membeku sepanjang tahun. Disebabkan ciri tersebut, maka tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sini adalah jenis berdaya tahan sejuk untuk bertahan daripada suhu yang melampau. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi di sini adalah seperti lichen, lumut, kulampai, willow, birch dan heath. Bagi hidupan liar pula, contoh-contoh adalah seperti beruang kutub, karibu, musang Arktik, anam Arktik dan lemming. Seterusnya, mari kita beralih kepada jenis tanah yang ketiga, iaitu tanih Aridisols. Tanih Aridisols ini didapati di kawasan beriklim gurun panas yang panas dan kering sepanjang tahun. Jadi, tanih di sini adalah tandus dan kering sepanjang tahun. Dengan ciri-ciri tersebut, maka tumbuh-tumbuhan semula jadi di sini berakar panjang untuk menyerap air di dalam tanah. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadi adalah seperti pokok kaktus, pokok akasia dan pokok kurma.
Manakala hidupan liar yang terdapat di sini adalah seperti unta, rusa gazelle, oryx, musang phoenix dan tikus jerboa. Seterusnya, mari beralih kepada jenis tanih yang keempat, iaitu tanih latosol. Tanih ini adalah agak sinonim dengan kita kerana terdapat di kawasan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika. Mempunyai jenis tekstur tanih yang pelbagai seperti berpasir, liat, lembap dan berwarna kuning kemerah-merahan. Tumbuh-tumbuhan semula jadi yang terdapat di sini adalah sinonim dengan hutan hujan tropika dan hutan monsun tropika sebagaimana yang telah kita pelajari terlebih dahulu. Contoh bagi hutan hujan tropika adalah seperti pokok cengal, pokok meranti dan pokok jelutong. Manakala tumbuh-tumbuhan semula jadi di sekitar kawasan monsun tropika seperti jati, cendana dan mahogani. Dan bagi spesies hidupan liar di sini adalah seperti gajah, harimau, beruang, kancil dan cepelai. Beralih kepada jenis tanih yang kelima, iaitu tanih podzol yang didapati di sekitar kawasan hutan konifer. Ciri-ciri tanih ini adalah seperti tanihnya nipis, berasid dan beku. Disebabkan tanih yang beku itu, maka tumbuh-tumbuhan di sini adalah berakar pendek bagi mengelakkan kerosakan akar. Contoh tumbuh-tumbuhan semula jadinya merupakan tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekitar hutan konifer seperti pokok pine, cedar, birch, fir dan spruce. Manakala hidupan liar yang terdapat di sini adalah seperti moose, elk, lynx, brown bear dan harimau Siberia. Dan beralih kepada jenis tanih yang terakhir, iaitu tanih terra rosa yang terdapat di sekitar kawasan hutan Mediterranean. Ciri-ciri tanih di sini adalah tanih campuran yang terdiri daripada tanih liat dan pasir serta berwarna merah atau coklat kemerahan. Bagi tumbuh-tumbuhan semula jadi di sini pula adalah terdiri daripada spesies hutan Mediterranean. Untuk makluman pelajar, hutan Mediterranean adalah terdiri daripada hutan bangkit iaitu di kawasan tanah pamah dan hutan pokok tirus di sekitar kawasan tanah tinggi. Contoh tumbuh-tumbuhan di sini adalah seperti rosemary, lavender, laurel dan pine. Manakala spesies hidupan liar yang terdapat di sini pula adalah seperti serigala, rusa, landak dan helang yang sinonim dengan kawasan hutan Mediterranean seperti semak dan beluka itu.